KPM. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua yang menonton teras di Didik TV KPM. Kali ini bersama saya Nisa K, dan hari ini seperti biasa kita ada subjek teras yang akan kita bincangkan ataupun ulang kaji topik yang sungguh-sungguh menarik. Tetapi sebelum tu Nisa nak ingatkan kepada semua agar kekal menjaga SOP di mana sahaja anda berada dengan memakai pelitup muka di tempat awam, penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan cuci tangan menggunakan air dan sabun serta sanitasi tangan anda guna gel pembasmi kuman apabila perlu. Maklumlah, sekarang ni kita dah keluar ke sana ke sini melakukan pelbagai aktiviti, jadi kita kena perlu betul-betul jaga SOP ini kerana kita masih belum menang dalam melawan COVID-19. Baiklah rakan-rakan semua yang sedang menonton kita di teras, anda pastinya ternanti-nanti siapa guru yang akan bersama-sama dengan kita, subjek apa yang kita akan pelajari. Jom kita tonton dahulu profil guru ini. Kita persilakan Cik Nuraini dari SMK Sultan Badli Shah Kulim Kedah. Apa khabar Cikgu? Baik, sihat Nisa. Alhamdulillah. Baiklah Cikgu, hari ini subjek kita adalah prinsip perakaunan. Ya. Dan topik yang akan kita bincangkan adalah kitaran perakaunan. Betul. Peringkat 1 hingga 4 invoice Cikgu ya? Betul Nisa. Ya, tapi kan Cikgu, saya kira kalau bercakap pasal invoice ni bukan setakat untuk murid-murid yang mengambil mata pelajaran ini. Okay. Saya kira kalau mereka yang ada perniagaan secara kecil-kecilan pun penting untuk kita mengetahui betapa pentingnya invoice ini di dalam sesuatu perniagaan. Betul Cikgu? Betul sangat Nisa. Baiklah, tapi sebelum tu Cikgu, jom kita ke sini untuk kita sama-sama menjaga melakukan SOP, di mana silakan Cikgu kita hand sanitizer tangan kita. Kita basmi kuman menggunakan gel pembasmi kuman, dan kita telah pun menjaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, dan apabila anda perlu membuka pelitup muka anda, silakan Cikgu. Jangan lupa untuk simpan pelitup muka anda di dalam bekas yang bersih. Contohnya kalau anda masukkan di dalam saku ataupun di dalam beg, jangan letak merata-rata atas lantai, atas meja. Macam contoh kita ada bekas ni Cikgu untuk kita simpan pelitup muka kita supaya dapat digunakan kembali. Baiklah, kalau boleh jangan melebihi penggunaan selama 8 jam. Kalau dah kotor tu sila bawa pelitup muka yang baru, barulah boleh pakai. Sebab kalau pakai yang kotor pun sama juga, ada bakteria, ada virus dan sebagainya. Baiklah, hari ini sebelum kita pergi kepada perbincangan tentang kita punya topik hari ini Cikgu, saya ada video khas untuk semua yang menonton kita sama-sama saksikan. Dulu, saya merupakan antara pelajar yang beranggapan bahawa subjek akaun ini susah. Saya beranggapan begitu sebab banyak formula yang kena hafal dan pengiraannya memang panjang. Tapi lepas membuat latihan tambahan dan bertanya kepada cikgu benda-benda yang saya tak faham, subjek akaun ini merupakan antara subjek kegemaran saya sekarang. Kertas 1 akaun ni lebih kepada teori, kefahaman tentang prinsip perakaunan. Contoh bab 1 tingkatan 4, banyak teori yang kena dibaca dan sebagainya. Tapi untuk kertas 2, kalau kita buat latihan tambahan, contoh latihan-latihan kebat dan sebagainya, kita boleh buat kertas tersebut dengan lebih senang sebab dia lebih kepada pengiraan formula dan sebagainya. Hai, pada pandangan saya sebagai seorang murid, saya berpendapat bahawa perakaunan ini dapat membantu kita untuk menguruskan wang dengan bijak selain dapat mengelakkan penipuan yang semakin berleluasa di abad ini. Dan kita akan juga menjalani proses perakaunan iaitu dalam urusan jual beli. Dulu saya merupakan antara pelajar yang rasa subjek akaun ni susah nak skor waktu exam. Tapi sekarang ni bila saya dah faham konsep dalam akaun dan saya dah start buat latihan tambahan, soalan-soalan yang diberi oleh cikgu akaun saya dapat dijawab dengan mudah. Jadi apa yang saya nak kongsi kat sini ialah tips untuk skor paper 1 ialah kita kena fahamkan konsep yang dipelajari. So sebenarnya paper 1 ni dia akan uji kita punya kemahiran ataupun konsep asas dalam akaun. Contoh macam debit dan kredit. So bila kita dah mahir, dah faham konsep-konsep ini, insyaAllah kita dapat skor paper 1 dengan mudah.
untuk skor paper 2 pula, kita kena biasakan diri buat soalan pasir. Sebab apa yang saya sedar bila saya buat banyak soalan, sebenarnya soalan dia berulang-ulang je. Cumanya nama perniagaan dengan dia punya nilai dalam soalan tu tak sama. Tapi konsep nak menjawab dia sama. So bila kita terbiasa dengan soalan pasir, insyaAllah dalam exam sebenar kita dapat jawab dengan mudah juga. Baiklah cikgu, itu dia sedikit sebanyak kata-kata dari rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek prinsip perakaunan. Satu soalan saya cikgu, sebenarnya susah atau tidak? Okey, soalan ni sentiasa ditanya Nisa, senang ke susah? Jawapan cikgu senang je Nisa. Seperti ada yang murid bagi tahu, dia soalan dia sama. Betul. Soalan sama dan kaedah dia pun, step dia pun sama. Jadi taklah sukar seperti yang mereka kata tu Nisa. Baik, tidaklah sukar. Yang penting kita sentiasa melakukan latih to be, buat latihan. Tanya cikgu kalau tak faham, janganlah malu-malu. Ini diam je tak faham tapi diam. Jangan macam tu tahu adik-adik. Kena rajin bertanya, barulah tak sesat jalan cikgu. Betul, ya. Nisa. Cikgu, saya nak tanya, memandangkan sekarang ni rakan-rakan kita calon-calon SPM 2021 mempelajari subjek prinsip perakaunan ni menggunakan silibus terbaru. Adakah peperiksaan ini kumpulan pertama untuk silibus baru ataupun sebenarnya dah ada tahun sebelum ni? Tidak. Kita dah mulakan di SKP ni bermula daripada 2017 dan sekarang masih berterusan menggunakan kaedah-kaedah yang digunakan ni lah. Baiklah. Saya sebenarnya, saya nanti mana rakan-rakan saya ni. Saya rasa mereka dah sedia nak masuk ke kelas. Assalamualaikum semua. Hai. Salam sejahtera. Selamat pagi. Hai kawan-kawan. Okey, kita ada 6 rakan-rakan dari SMK Sultan Badishah Kulim Kedah. Nisa akan sebutkan nama masing-masing. Anda cakap hai tau. Sebab kita nak tahu siapa punya nama. Boleh ya? Okey, kita ada Muhammad Razim. Siapa Razim? Hai. Hai Razim. Hai Razim. Selamat pagi. Kita ada Lim Yikzen. Hai. Selamat pagi. Kita ada Nur Alia Irdina. Hai. Hai, selamat pagi. Kita ada Gayatri. Hai, selamat pagi. Hai. Kita ada Dalsha. Hai, selamat Hai pagi. Dalsha. Kita ada tak sekali Nurul Akila. Hai, selamat pagi. Okey, baiklah. Diharapkan semua sudah bersedia. Rakan-rakan dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, bagi Nisa double thumbs up. Ya, semua dah bersedia dan diharapkan yang di rumah pun sudah bersedia dengan pen dan kertas untuk sama-sama kita ulang kaji. Tapi sebelum tu kan cikgu, kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Teras di Didik TV KPM, masih bersama saya Nisa, Cikgu Cik Nuraini serta rakan-rakan dari SMK Sultan Badishah Kulim Perak. Baiklah Cikgu, saya rasa yang lain dah bersedia. Penonton di rumah pun dah tak sabar-sabar. Saya pun dah tak sabar-sabar. Kita mulakan pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Terima kasih banyak-banyak Nisa. Okey, anak-anak murid Cikgu. Sihat semua? Jangan malu-malu. Ya, Cikgu. Okey, topik hari ini yang Cikgu akan fokus iaitu kitaran perakaunan. Okey, untuk makluman semua penonton di luar sana, murid-murid prinsip perakaunan akan mempelajari satu subtopik yang dikenali, yang kita panggil sebagai kitaran perakaunan. Kitaran perakaunan ni dia merupakan tata cara merekod perakaunan. Okey, dan kitaran perakaunan ni sebenarnya ia digunakan di seluruh dunia. Tapi mengikut pengurusan perniagaan masing-masing lah. Kadang-kadang ada mereka menggunakan sistem. Kalau murid akaun, dalam buku teks kita ada letakkan sistem UBS dan juga SAGE.
Memang ada di situ tapi tak dijelaskan dengan detail lah. Dan satu lagi boleh menggunakan kaedah manual. Apapun kitaran perakaunan kena pasti berlaku kitaran ini supaya yang terakhir dapat menyediakan penyata keuangan. Itu yang paling penting dalam perakaunan. Penyata keuangan sangat penting untuk disediakan dalam perniagaan Tunisa. Okey, seterusnya saya jelaskan sedikit berkaitan dengan kitaran ini bermula dengan dokumen. Kemudian mereka akan pergi rekod dalam buku catatan pertama seperti jurnal am, jurnal khas, buku tunai runcit. Kemudian masuk ke ledger, pengepusan ke ledger. Dan seterusnya imbangan duga. Imbangan duga ni kita nak lihat sama adakah catatan bergu yang dilakukan dalam ledger ini betul, debit dan kredit. Kemudian pelarasan. Selepas imbangan duga, murid-murid akan belajar pelbagai jenis pelarasan. Okey, ini semua tingkatan 4 Nisa. Semuanya tingkatan 4. Kemudian selepas selesainya pelarasan, menyediakan imbangan duga selepas pelarasan. Kemudian catatan penutupan. Catatan penutupan ni di mana sekiranya ada akaun yang dilaraskan, kita akan terus masuk. Kita tak tutup dengan baki HB dan BB. Kita tutup dengan akaun perdagangan, akaun untung rugi dan juga bagi yang asset liability kita tutup dengan HB, BB. Dan yang terakhir adalah penyata keuangan. Murid perakaunan dia akan belajar penyata keuangan. Ada 2 jenis penyata keuangan, iaitu akaun perdagangan dan untung rugi dan juga penyata kedudukan keuangan. Sangat penting untuk penyediaan penyata keuangan ini. Betul tak murid-murid cikgu? Betul tak? Betul. Happy sikit. Okey, seterusnya. Okey, hari ni cikgu nak jelaskan 2 dokumen, 2 jenis dokumen iaitu invoice belian dan juga invoice jualan. Apapun invoice lah, cikgu akan tunjuk format invoice. Okey. Invoice, apa itu invoice? Inilah contoh invoice. Cikgu pasti awak biasa dengan perkataan invoice. Okey. Apa-apa sahaja yang melibatkan urus niaga, jual dan beli mesti ada invoice. Invoice digunakan untuk pembelian ataupun penjualan secara hutang Nisa. Secara kredit. Kalau dalam istilah kredit, bila kita sebut kredit secara hutang. Ini contoh dokumen invoice. Okey, sebelum kita nak memulakan rekod dokumen ni, awak kena kenal pasti dulu. Awak nak rekod ni perniagaan siapa? Kena tahu dulu kita nak rekod perniagaan siapa. Ialah accountant kan, juru account. Sebelum nak merekod, kita nak rekod perniagaan siapa. Cikgu letak di sini Puan Aini, nama orang bukan Aini cikgu lah. Aini Zain menjalankan perniagaan menjual tudung. Cikgu namakan kedai tudung Aini. Ini mesti murid-murid kena tahu. Perniagaan siapa ni? Kedai tudung Aini. Sebab ia ada kaitan bila murid nak rekod nanti, ada kaitan. Mereka kena tahu perniagaan tudung Aini. Ini kita punya. Ini kita beli dengan orang, ini kita jual dengan orang. Murid kena pastikan, kena tahu itu. Okey? Dan invoice dikenali sebagai dokumen sumber. Semua dokumen sumber perlu direkod. Kita ada 2 dokumen Nisa, sumber dan bukan sumber. Dokumen bukan sumber ni dokumen untuk rujukan saja. Tapi dokumen sumber kita kena rekod. Okey? Hari ni cikgu ajar merekod invoice. Okey, anak murid cikgu semua? Biasa tengok invoice? Biasa. Ya, biasa. Okey, biasa tengok invoice. Alright, sekarang ni cikgu ada tunjukkan satu jenis invoice. Okey? Dan invoice, dalam invoice ni dia ada asal. Asal bermaksud sekiranya kita beli barang secara kredit, orang itu akan hantar, orang itu adalah pembekal ataupun dikenali sebagai pemiutang. Dia akan hantar dokumen yang kita beli itu. Dikenali sebagai invoice. Okey? Sebab tu kita dapat dokumen asal. Dan juga setiap dokumen serta invoice dia ada nombor invoice. Macam nombor surat beranak lah Nisa. Dia mesti ada identiti dia sendiri. Kemudian cuba lihat di atas. Kalau invoice tersebut nama orang lain di atas. Anak murid cikgu bagaimana ni? Kenapa? Apa maksud bila nama pembekal kain jelita berada di atas? Siapa tahu? Ada siapa nak jawab? Ia bermaksud kita beli daripada orang itu. Ya, betul tu Gaya. Kita beli daripada pembekal kain jelita. Sebab itu nama dia berada di atas. Ataupun satu lagi, murid-murid boleh kenal pasti asal. So bila kita beli barang dengan orang, bermaksud ini adalah invoice belian. Murid-murid beli barang niaga ya. Kalau beli aset nanti cikgu cerita yang lain. Ini beli barang niaga. Macam mana kita nak tahu kita beli barang niaga? Awak lihat dalam butiran. Kain satin silk. Kita beli barang niaga lah, banyak pula kuantiti tu. Itu adalah barang niaga sebab kita merupakan kita buka bisnes
kedai tudung. So barang niaga kita adalah tudung lah. Dan di sini setiap invoice pasti ada diskaun niaga. Diskaun niaga ni untuk menggalakkan pembeli beli secara banyak, beli secara pukal. Okay, so pembekal akan bagi diskaun lah supaya untuk beli lagi. Okay, bukan menggalakkan hutang tapi nak galakkan beli lagi. Beli dalam okay, jumlah dan yang lebih banyak. Jumlah 8,100 ni adalah amount yang perlu kita record dalam buku catatan pertama tu nanti. Okey, seterusnya syarat. Syarat di sini dia nak menyatakan bahawa diskaun tu naik. Sekiranya dalam masa Okey, sekiranya dalam masa 15 hari awak bayar hutang ni 3,600, kita bayar hutang tu dalam masa 15 hari, kita akan dapat 10% diskaun tunai itu. Sekiranya awak bayar hutang 3,600 dalam masa 25 hari, awak akan dapat diskaun sebanyak 5%. Maksud di sini, cepat awak bayar, banyaklah diskaun awak dapat. Lambat bayar, diskaun tak adalah. Macam tu. Selepas 25 hari, kalau hari ke-26, tak ada diskaun. Nak menggalakkan syarat ni, nak menggalakkan pembeli tu bayar dengan lebih cepat lah Nisa. Macam tu. Okey, dan serahan angkutan dibayar. Maksudnya pembekal itu akan tanggung kos angkutan tu. Dia akan menanggung kos angkutan tu. Dan cikgu nak tanya anak-anak murid cikgu, KNKDK, ada sesiapa yang tahu apa tu KNKDK? Kesilapan dan ketinggalan dikecualikan. Betul tu Razim. Kesilapan dan ketinggalan dikecualikan. Maksudnya sekiranya ada ralat ataupun ada kesilapan dalam jumlah, maka pembekal akan baiki dalam nota debit dan nota kredit. So kita tak baiki dalam ni. Kita akan gunakan nota debit dan nota kredit. Cikgu yakin awak pasti dengar perkataan, dah tahu perkataan dokumen nota debit dan nota kredit ini. Okey, itu nanti. Hari ni cikgu nak jelaskan invoice saja Nisa. Okey, dan akhir sekali adalah tanda tangan siapa penerima, siapa yang memberikan dokumen ini. Okey, alright. Seterusnya cikgu akan tunjuk lagi invoice. Ini satu lagi invoice pembekal kain jelita. Sekejap mewah. Dan ini adalah pembekal kain jelita. Okey, anak-anak murid cikgu, ini invoice apa pula ni? Invoice belian juga. Okey, invoice belian juga sebab nama pembekal kain jelita di atas. Tadi sebelum ni pembekal kain, pembekal kain mewah. Sebelum invoice pertama pembekal kain mewah. Invoice yang kedua adalah pembekal kain mewah. Pembekal kain jelita. Ada dua invoice belian di sinilah. Sama macam biasa, invoice ni sama, format dia sama sahaja, cuma amount dia akan berubahlah dengan siapa kita beli. Sebelum ni kita beli dengan mewah, selepas itu kita beli dengan kain jelita pula. Okey semua? Jelas semua anak-anak murid cikgu di sana? Okey, seterusnya cikgu nak tunjuk invoice belian. Apa beza invoice jualan dengan invoice belian? Okey, lihat di sini. Apa beza dia? Ada sesiapa tak yang nampak apa perbezaan invoice belian dengan invoice jualan? Ada sesiapa anak murid cikgu yang nak cuba? Apa beza dia? Nama perniagaan dekat atas tu, nama perniagaan kita kalau invoice jualan. Okey. Kalau invoice jualan, nama perniagaan pembekal tu. Ya, ada murid, ada dua jenis murid. Pertama, dia suka tengok salinan. Ada murid dia suka tengok nama. Cikgu galakkan anak murid cikgu, mana yang awak selesa, mana yang mudah untuk awak kenal pasti. Ini invoice ke jualan? Awak kalau awak nak tengok nama, okey, kalau bermula dengan kain tudung Aini tu kita yang nak record. So bermaksud kita telah jual barang niaga kepada kedai sangat cantik. Semua je cantik-cantik ni Nisa. Kita telah jual barang niaga secara kredit. Sebab itu nama kita berada di atas. Kita yang keluarkan dokumen itu. Apa yang kita jual ada di sini, penerangan di sini. Okey, dan berapa banyak yang telah kita jual? Nampak 14,400 banyak kita jual tu. Okey, dan akan ada diskaun niaga. Banyak dia beli dengan kita, banyaklah kita bagi diskaun niaga itu. Baik. Dan seperti biasa, syarat serahan KNKDK pun ada dalam invoice belian dan invoice jualan ini. Okey, anak murid cikgu, ada soalan setakat ni nak tanya berkaitan dengan invoice? Ada yang nak tanya soalan, ada yang tak faham setakat ni? Nampak semua? Tak ada. Faham cikgu. Semua faham? Baguslah kawan-kawan kita ni cikgu. Okey, invoice jualan yang pertama daripada kita jual kepada kedai sangat cantik. Invoice jualan yang kedua kita jual kepada kedai murah sangat. Kedai murah sangat yang beli. Okey, dan jumlah dia adalah 4,500.
Format invoice sama. Yang berubah adalah seperti yang murid-murid cikgu jelaskan tadi. Sama ada nak tengok nama ataupun salinan ataupun asal. Okey, senang je invoice ni, Nisa. Cikgu, kenapa bila invoice jualan dia salinan kat atas tu? Sebab bila orang beli barang dengan kita, kita akan keluarkan satu dokumen invoice. Kita akan bagi kepada dia yang asal, Nisa. Kita akan simpan salinan. Kita nak record akaun kita akan simpan invoice dokumen salinan. Sebab itulah kita simpan yang salinan. Asal mereka dah dapat. Kalau kita menjual pada orang, kita akan simpan salinan. Sebab yang asal dah beri kepada yang membeli. Betul. Seperti kita beli barang, kita akan dapat dokumen asal. Pandai, Nisa. Yang pembekal tadi dia dapat yang salinan pula. Ya, pandai. Itu record pembekal sana pula. Kita sekarang record kita punya. Baik. Saya rasa saya dah dapat memahami sedikit konsep awal berkenaan dengan invoice. Kawan-kawan saya ni semua pandai-pandai. Mungkin kalau ada yang saya tak faham, saya boleh tanya kawan-kawan saya pula. Baiklah, kita akan berhenti rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM, masih bersama saya Nisa, Cikgu Nuraini serta rakan-rakan dari SMK Sultan Badli Shah Kulim Kedah. Jom Cikgu, saya tadi dah belajar sedikit sebanyak mengenai invoice belian dan jualan. Kita akan ada aktiviti. Jom Cikgu, kita teruskan. Okey, saya dah jelaskan tentang invoice dokumen. Sekarang kita pergi kepada buku catatan pertama. Okey, kalau lihat di sini ada buku catatan pertama ni tingkatan 4, kita akan belajar dalam 4 jenis. Jurnal am, buku tunai, jurnal khas, buku tunai runcit. Ada lagi, minta maaf, buku tunai runcit. Ada 4 lah. Okey, yang pertama sekali, cikgu akan tunjukkan jurnal khas. Kemudian kita akan post ke ledger. Ini ledger. Dan kemudian kita akan sediakan imbangan duga. Cikgu dah tunjuk kat sini. Nanti kita sama-sama kita akan record. Okey, semua anak murid cikgu kita akan record invoice tadi dalam jurnal. Okey, yang pertama sekali adalah pembekal kedai kain mewah. Kita nak record dalam jurnal. Ada sesiapa yang tahu kita nak rekod dalam jurnal? Jurnal belian. Jurnal belian. Ya, jurnal belian untuk makluman semua. Ia merupakan jurnal khas yang kita gunakan untuk merekod urus niaga secara kredit. Okey? Itu jurnal belian. Sekarang cikgu nak masukkan dalam jurnal belian. Okey, jurnal belian. Dan setiap jurnal kita akan berikan tanda lahir. Bukan tanda lahir lah, macam kod folio. Supaya semua dapat cari, jurnal belian ni letak di mana. Sebab dia dalam jurnal banyak. Siri, cikgu ya? Ya, sangat banyak. Bila banyak. Perniagaan kan kita rekod setahun. Jadi kita kena nombor. Kita kena letak sebagai rujukan. Nombor rujukan itu. Cikgu letak JB1. Okey, tolong cikgu merekod pembekal kain mewah ni. Bermula dengan tahun bila. Kita akan lihat tahun bila. 2021. 12. Tarikh bila tarikh kita nak rekod? 1 bulan 1. 1 hari bulan kita akan Januari 1. Tengok cikgu tulis Januari 1. Januari 1. Bukan 1 Januari, Januari 1. Okey, kemudian butiran dia kita nak letak apa? Butiran tu. Nama pembekal. Nama pembekal. Apa nama pembekal itu? Pembekal kain mewah. Ya, semua maklumat memang ada dalam invoice. Awak kena kenal pasti. Okey? So, cikgu letak di sini pembekal kain mewah. Butiran, jangan letak nama kita hari ni. Tak boleh. Kita kena letak nama siapa kita beli, dengan siapa kita beli. Dan cikgu telah letak di sini. Pembekal kain mewah telah cikgu letak rujukan dia. Ledger belian 1. Kita akan cari dia dalam ledger belian nanti. Cikgu letak siap-siap tanda nama tu. Tanda nama lah, Nisa, senang. Okay, kemudian nombor dokumen pun cikgu dah tulis kat sini. Ambil di sini. Invoice 326 nombor dokumen tu. Okay? Dan berapa RM jumlah dia semua? 3,600. Okey, minta maaf. Dokumen yang ni. Okey. Cikgu kena pergi ke sini.
Perniagaan mewah ini. 3,600. Okey. Ini je lah rekod Nisa. Sangat mudah. Okey, ini rekod untuk dokumen yang pertama. Kemudian kita pergi lagi. Ada lagi. Kita nak rekod apa ni semua murid cikgu? Rekod tarikh Januari 20 cikgu. Okey. Selepas kita masuk dalam cikgu nak ingatkan selepas kita masuk dalam jurnal, kita kena post ke ledger terus. Cikgu galakkan anak-anak murid cikgu bila rekod dalam jurnal terus post ke ledger. Bagaimana nak post ke ledger? Butiran dia akan jadi tajuk dalam ledger. Sekarang ini ledger. Ini adalah ledger. So semua butiran akan jadi tajuk dalam ledger. Sekarang cikgu tulis apa? Pembekal kain mewah. Kita akan post ke ledger, kita kena buka akaun pembekal kain mewah. Ingat, semua butiran dia akan jadi tajuk dalam ledger. Kalau awak tulis pembekal kain mewah lah. Dan nombor rujukan dia daripada LB1 yang cikgu telah tulis tadi. Okey, tolong semua cikgu. Bagaimana kita nak rekod dalam ledger ni? Sebelah debit ke sebelah kredit? Sebelah Kredit. Sebab pembekal kain mewah adalah pemiutang kita. Kita berhutang dengan dia. Dia merupakan liability semasa kita. Kita rekod di sebelah kredit. Tarikh Nisa sama je. Januari 1. Butiran dia apa semua? Butiran. Butiran dia belian. Belian. Kenapa belian? Kenapa pula belian? Sebab kita beli. Ya. Kita kita ambil daripada jurnal belian. Betul Nisa. Kita ambil daripada jurnal belian. Dan sebab kita beli, kita letak belian. Okey, folio dia dari mana? Dari mana awak ambil maklumat ini? Daripada jurnal belian 1. Daripada jurnal belian 1. Dan amount dia samalah 3,600. Cikgu labelkan warna biru dan warna merah. Warna biru maksudnya cikgu letak sebagai debit. Cikgu nak tunjuk kepada awak semua fungsi debit dan kredit dalam merekod ni. Merah kredit. Okey, bagi awak jelas. Okey, semua boleh? Semua jelas? Okey, dokumen yang kedua semua tolong saya. Kita nak rekod invoice yang kedua. Apa dia? Tak apa cikgu, remote tu boleh letak dahulu. Takut tertekan ke? Berapa hari bulan? Berapa hari bulan? Tengok invoice tu. Berapa hari bulan? 20 hari bulan. Okey, tolong saya semua. Kita nak tulis apa nama butiran ni? Pembekal kain jelita. Ya, pembekal kain jelita. Dan cikgu telah namakan pembekal jelita sebagai LB2, folio. Folio ni rujukan. Dan nombor invoice lah, kita ambil nombor invoice. Jumlah dia adalah 8,100. dah masuk dalam buku catatan pertama. Jangan lupa post ke ledger. Okey, bagaimana nak post ke ledger? Butiran akan jadi tajuk, kan? Kita akan buka akaun yang kedua, iaitu pembekal kain jelita. Senang je. Sama, step nampak? Step tu sama. Okey. Kemudian butiran dia daripada mana? Daripada belian. Tarikh 20 hari bulan. Dan amount dia berapa? 8,100. Dari mana? Jurnal belian 1. Record. Systematic. Okay, step sama. Kalau ada 10, markah dia dapat dah Nisa. Yang ni dah dapat 1 markah, 1 markah, 1 markah, 1 markah. 4 markah dah dapat kat sini. Okey? Seterusnya, kita pergi lagi. Invoice jualan. Okey, tolong cikgu. Invoice jualan, kita nak masuk dalam jurnal Jurnal jualan. Sekarang cikgu akan buka jurnal jualan. Jurnal jualan, kita bagilah number kod dia. Berapa number kod dia? JJ1. Tak payah fikir yang pelik-pelik. Kita fikir JJ1 senang. Kalau ada 2, JJ2 semua. Tapi biasanya 1 je lah kita akan buat. Okey, seterusnya. Dokumen ni berapa hari bulan semua? Berapa hari bulan? Ya, 8. Januari 8. Nama apa butiran tu? Kedai sangat Kedai sangat cantik. Ini tu saya. Ini tu kita. Kedai sangat cantik. Ya, jangan. Ingat tu, masa merekod, nama kita tak akan wujud dalam mana-mana akaun. Tak akan wujud. Dia mesti nama siapa kita beli, siapa kita jual. Itu je. Okey? So, butiran dia adalah kedai sangat cantik. Cikgu dah labelkan dia LJ1, invoice 1. Jumlah dia berapa? 14,400. Nampak Nisa? Step yang sama. Sama semua. Post ke ledger. Bila dah record, kita post ke ledger. Ingat tu, cikgu galakkan awak post ke ledger. Sebab cikgu tak galakkan awak tulis, awak record semua dalam jurnal. Sebab nanti bila awak nak post ke ledger, awak akan careless, lupa nak post benda-benda macam tu. Okey, post ke ledger. Kita akan buka satu lagi akaun baru dan cikgu namakan dia LJ1. Ledger jualan 1. Okey?
Boleh semua, tarikh macam biasa, isi macam biasa. Januari 8. Persoalan dia debit ke kredit? Ya. Persoalan dia debit ke kredit semua? Kenapa debit pula? Kenapa debit? Sebab sifat dia kredit. Macam mana tu kawan-kawan? Jualan sifat kredit. Ya. Satu lagi cara, kita telah jual barang dengan kedai sangat cantik secara kredit. So dia telah berhutang dengan kita. Dia dalam kategori aset semasa. Bila kita sebut aset semasa, kita kena rekod semuanya di sebelah debit. Semua penambahan di sebelah debit. Macam biasa kita rekod Januari 8. Butiran dia apa? Kedai sangat cantik ni? Jualan. Sebab kita ambil daripada jurnal jualan. JJ 1 dan dia punya amount adalah 14,400. Nampak macam mana dia berada di sebelah debit sebab ia dalam kategori aset semasa. Bagaimana ia berada di sebelah kredit? Liability semasa. Akaun belum bayar. Okey, kita teruskan lagi. Invoice seterusnya. Cikgu ada 2 invoice. Invoice seterusnya. Kejap. Satu lagi kedai murah sangat. Okey. Berapa hari bulan kedai murah sangat? 14. Tak payah nak tulis Jan. Tulis 14 je macam cikgu buat ni. Okey. Kemudian butiran dia dengan siapa? Siapa yang beli dengan kita? Kedai murah sangat. Murah sangat. Cikgu dah letak dia punya kod di sini dan kita akan post dalam LJ2 invoice dan juga amount dia adalah 4,500. Sama. Step yang sama. Dia nampak banyak semua tapi dia mudah. Sangat mudah. Nak skor pun senang. Baik. Okey, jangan lupa post ke Ledger. Sekarang cikgu akan post ke Ledger. Cikgu nak post, cikgu nak buka akaun apa semua? Jualan. Butiran akan jadi tajuk. Butiran akan jadi tajuk. Cikgu akan tulis kedai murah sangat. LJ 2. Okey. So debit ke kredit? Kredit. Cikgu dah letak Januari debit. Okey. Mana saya jualan dan juga 4,500. Okey. Murid dia akan sukar bila dia nak post ke ledger. Debit ke kredit? Debit ke kredit. Jadi di sini murid-murid kena faham awak jual dengan siapa, akaun belum bayar kredit. Akaun belum terima debit. Tolong betul-betul faham debit dan kredit itu. Okey, kita pergi lagi. Ada lagi? Okey, dah habis. Baiklah, kita cikgu. Nampaknya saya rasa kawan-kawan kita kalau tidak mahu tertinggal apa-apa informasi daripada jurnal belian tu terus pergi ke Ledger. Saya masih lagi yang part ni saya macam slow sikit. Tadi dah faham dah. Sekarang ni saya slow sikit. Mungkin saya boleh tanya ataupun ulang kaji dengan kawan-kawan saya dari SMK Sultan Badli Shah ni. Kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM. Jom kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita. Silakan Cikgu Aini. Okey, selepas kita record selepas semua dokumen kita dah record, jangan lupa jurnal khas ni kita kena tutupkan dia. Betul tak semua murid-murid? Tutupkan dia. Kita jumlahkan semua. Berapa semua? Alia, boleh? Siapa-siapa? Akila? Berapa jumlah jurnal belian ni? 11,700. Okey, tengok cikgu buat semua 11,000. Kita tutup dulu, kita jumlahkan semua dulu dan setiap kali kita tutup jurnal, kita kena tutup setiap bulan sebab record kita sebulan sekali. Tutup sebulan. Dan di sini Januari cikgu letak kat sini pada 31. Okey, butiran dia kita tutup ni, kita nak letak kat mana? Kita nak post di mana? Kita akan post dalam akaun belian. Jurnal belian masuk dalam akaun belian.
Dan pastikan awak tulis di sini debit. Cikgu letaklah debit. Awak boleh tulis DT pun boleh. Cikgu saja letak bagi nampak debit. Di mana kita akan masuk dalam akaun belian sebelah debit. Kita post ke ledger akaun belian. Sekarang kita post ke ledger akaun belian. Tolong saya semua, anak murid cikgu. Kita kena buka satu lagi akaun yang dikenali sebagai akaun belian. Debit ke kredit? Debit. Kita nak masuk 11,000 ni, kita nak masuk dalam akaun belian. Awak lihat di sini, cikgu dah masuk 11,700 daripada jurnal belian 1, 31 Januari. Butiran dia apa semua? Akaun belum bayar. Ya, ia adalah merupakan kumpulan akaun belum bayar. Jurnal jualan pula. Sekarang kita tutup jurnal jualan. Tutup semua. Berapa jumlah jurnal jualan ini? 18,900. Jumlah je. Jumlah sahaja. Kita akan tutup jurnal ini pada 31 hari bulan. Nampak cikgu letak warna pink. Maksud warna pink adalah kredit. Cikgu nak bagi nampak tu. Butiran dia, kalau jurnal belian, kita post dalam akaun jualan dan kredit. Ataupun awak boleh tulis KT, kredit. Okey? Dan jangan lupa bila kita dah tutup, post ke ledger. Betul tak semua? Post ke ledger, kita akan buka akaun jualan. Buka akaun jualan. Debit ke kredit? Jualan. Jualan debit ke kredit? Kredit. Sebab awak tulis kredit. Kita cikgu lah letak kat sini Januari 31. Butiran dia adalah akaun belum terima. Sebab kita jual dengan orang berhutang dengan kita, akaun belum terima. Kita berhutang dengan orang, akaun belum bayar. Tolong faham yang tu betul-betul. Okey, selesai jurnal khas Nisa. Selesai. Kemudian kita kena tutup semua ledger. Dalam ledger ada banyak akaun. Kita kena tutup semua akaun-akaun itu. Okey, sekarang anak-anak murid cikgu, tolong saya tutup. Yang pertama adalah pembekal kain mewah. Tutup, cara nak tutup akaun, pertama sekali kita kena balancekan dia. Balancekan dulu. Sebelah sini kredit 3,600. Samakan dia dulu. Samakan dia. Okey. Kemudian bila tutup akaun pada 31 Januari. Ini dikenali sebagai apa? Semua? Baki HB. Baki HB dikenali sebagai baki akhir ataupun hantar bawah. Kita akan hantar ke bawah, hantar ke mana? Hantar pada bulan Februari. Okey, tengok saya buat. Dan kita hantar ke bawah Februari 1. Butiran dia apa semua? Ada yang BB. BB maksudnya bawah-bawah. Kita hantar ke bawah. Bawah-bawah. March, bawah-bawah lagi. Baki awal. Okey? Dan jumlah dia nampak. Kredit 3,600. Cara tutup semua akaun. Kemudian, kita tutup akaun kain jelita. Okey? Tolong saya semua, macam mana kita nak tutup? 8,100. Kita samakan dia di sebelah debit ni. So, baki ini dikenali sebagai baki HB. Baki-baki ini dia tak boleh nak bayar, kita bawa ke depan. Kita akan bawa ke depan. Pada Februari 1 iaitu baki BB 8,100. Nampak Nisa, step yang sama. Step yang sama. Seterusnya kita tutup kedai sangat cantik. Semua kena tutup dengan baki HB dan baki BB. Okey, kedai sangat cantik kita dah rekod di sebelah debit. So kita tutupkan dia, imbangkan dia di sebelah kredit. Samakan dia. Kemudian tarikh pada Januari 31. Butiran dia sama, iaitu apa ya? Butiran dia? Baki HB kita hantar ke bawah. Hantar ke mana cikgu? Kita hantar kepada Februari 1. Jumlah dia sama, 14,400. Lagi kita tutup lagi. Akaun kedai murah sangat. Kita ada nilai tadi kita rekod di sebelah debit. Imbangkan dia dengan baki HB. Senang je Nisa. Sangat senang. Step dia banyak lah kan. Okey, kemudian kita bawa HB dengan BB. Dia kena songsangkan dia. Okey. Dan kita letak nilai 4,500. Dah tutup semua akaun. Lagi, satu lagi. Akaun belian dan akaun jualan pun kita tutup juga. Januari 31, kita imbangkan dia 11,700 dengan baki HB. Bawa ke bawah Februari 1, baki BB. Okey. Dan akaun jualan pun sama Nisa, kita tutup juga. Ya, cikgu. Okey, di sini dengan baki BB. 18,900 BB HB dan
di sini. Semua ledger kita dah tutup. Yang terakhir, selepas kita tutup semua akaun, kita kena post pula. Letak dalam imbangan duga. Sekarang cikgu dah sediakan imbangan duga. Pertama sekali, dalam imbangan duga ni pada 31 Januari 2021, kita akan letak baki pada Februari 1. Kalau dia baki tu berada di sebelah debit, kita masuk debit ni, Sa. Ya. Kalau baki dia kredit, kita masuk kredit. Ya, baik. Okey, sekarang cikgu nak masuk debit dulu semua. Tolong cikgu. Yang pertama sekali, akaun apa? Kedai cantik sangat. Kedai cantik sangat. Okey, cikgu letak butiran dia kat sini. Okey, berapa nilai dia? 14,000. 14,400. 400. Ada lagi tak akaun yang berbaki debit? Kedai murah sangat. Betul, Nisa. Betul. Kedai murah sangat. Berapa nilai dia yang pada Februari 1 tu? 4,500. Okey, ada lagi tak yang baki debit? Akaun akaun belian. Okey. Berapa nilai dia? 11,700. Nampak tak? Ya. Kemudian kita record. Jangan lupa kita masukkan yang kredit. Okey, yang pertama yang kredit apa dia? Yang sebelah kredit? Pembekal kain mewah. Pandai, Nisa. Pembekal kain mewah. Kita buat pembekal kain mewah. Berapa nilai dia? 3,000. Terbalik pula. 3,600. Nampak permainan debit dan kredit di sini. Baik. Kemudian ada lagi pembekal kain jelita. Berapa nilai dia? 8,100. Lagi ada lagi tak? Habis dah? Akaun jualan, cikgu. Ya, akaun jualan. Nampak? Berapa nilai dia? 18,000. Bila kita dah masuk semua baki BB itu, jangan lupa cari balance imbangan duga. Berapa balance-nya semua? Berapa? 30,600. Ya, kalau boleh selangkan satu supaya nampak cantik sikit lah. Imbangan duga mesti balance. Kesan daripada rekod yang tepat daripada buku catatan pertama, baik, ledger, imbang dan tutup ledger, imbangan duga. Nampak permainan debit dan kredit. Sebab tu awak betul-betul kena mahir. Ini adalah asas perakaunan. Kena betul-betul tahu. Betul. Asas perakaunan inilah, bahagian inilah yang pelajar, murid-murid kena kuasai supaya dapat membantu apabila menjawab peperiksaan kelak dan kita dapat lihat stepnya berulang, nilai je berbeza. Betul. Jadi bila kita dah kuasai, kita akan faham corak di situ, cikgu kan? Betul, okay, Nisa. saya dah boleh dah buat invoice untuk ledger, dokumen dan sebagainya. Setakat ni semua okey ya kawan-kawan kita? Semua bagus, aktif. Alhamdulillah, double thumbs up untuk diri masing-masing. Ya, tahniah terima semua kasih. Kawan-kawan Tolong yang di cikgu. rumah pun saya yakin mereka pun turut sama mengikuti sesi ulang kaji kita. Saya rasa tak susah. Bila dah hujung rancangan ni, barulah tidak susah sebenarnya nak belajar kitaran perakaunan. Kita telah pun ulang kaji mengenai invoice belian, invoice jualan. Kita ada sentuh sedikit mengenai kitaran perakaunan di mana ada dokumen, kita ada buat jurnal khas dan juga ledger. Diharapkan yang di rumah telah mendapatkan input yang diperlukan untuk mengulang kaji. Dan terima kasih kepada Cikgu Nuraini serta rakan-rakan dari SMK Sultan Badlisha Kulim Perak. Sedikit kata-kata akhir untuk semua calon SPM 2021, Cikgu. Okey, kepada murid-murid SPM 2021, jangan give up. Jangan rasa cikgu saya tak tahu banyak, cikgu jangan. Cubakan ulang kaji. Satu je, latih to be. Latih to be. Buat ulang kaji dengan banyak. Buat latih to be, kalau tak faham, tanya cikgu. Betul. Jangan malu-malu, jangan segan. Ulang kaji dengan rakan-rakan ni. Semua kawan-kawan ni pandai-pandai ni. Sekali lagi dari SMK Sultan Badlisha Kulim Kedah. Terima kasih kepada menonton. Kita akan jumpa lagi di episod terakhir akan datang. Saya Nisa Kia. Assalamualaikum. Bye. Lama ni semua. Bye. Bye. Tahun ini anak saya merupakan calon SPM 2021 dan saya rasa anak saya telah membuat pilihan yang terbaik sebab dia mengambil mata pelajaran elektif. Saya nampak kelebihan mata pelajaran elektif iaitu prinsip perakaunan. Didapati prinsip ekonomi memberi peluang kepada anak-anak murid zaman sekarang. Saya harap anak saya dapat berjaya dengan cemerlang dalam SPM 2021. Akaun itu mudah. Akaun ini mencerminkan masa depan anak saya. Berazam berusaha berjaya dalam SPM 2021. Sekian, terima kasih.
Anak saya mengambil mata pelajaran prinsip akaun dan saya nampak kelebihan mata pelajaran elektif ini kepada anak-anak muda zaman sekarang. Dan saya doakan semoga anak-anak saya berjaya dengan cemerlang dalam SPM tahun 2021 bersama dengan anak-anak yang lain. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM